limit ada dua jenis masukkan had dia, masukkan limit dia terus dapat nilai, ataupun kalau misalnya kata kita masukkan had tu lepas tu dapat dalam bentuk tak tentu indeterminate form, kosong per kosong, so itu kita kena sama ada kita kena factorize ataupun kita kena darab dengan conjugate. Okay, so ada tiga benda lah pasal had ni. Okay, lepas tu yang ini saya belum ajar, belum ajar, nanti saya akan ajar. Okay, saya ajar macam mana nak buat pembezaan tu. Macam mana nak buat pembezaan tu, yang pertama dia dalam bentuk ini, kita akan bezakan macam biasalah. Inilah pembezaan dia, kuasa darab ke depan, darabkan dengan A, kuasa dia tu kita tolak satu. Okay, ataupun ataupun kita ada petua rantai, okay, chain rule yang ni. Chain rule, maksudnya bila kita dah differentiate, bila kita dah buat pembezaan, kita differentiate lagi sekali yang dalam bracket tu. Kita dah differentiate sekali yang dalam bracket, yang kuasa yang ada bracket tu, lepas tu kita darab dengan differentiate yang kat dalam bracket. So itu adalah chain rule. Okay, kemudian kita belajar product rule. So ini adalah product rule. Okay, product rule ni, ini adalah kita ada U, lepas tu kita differentiate dia kan, kita dapat U prime, kita ada V, lepas tu kita differentiate dia dapat V prime. Apa kita buat adalah U darab dengan V prime, U darab dengan V prime, lepas tu kita tambah dengan V darab dengan U prime ataupun U prime darab V. Okay, itu adalah product rule maksudnya apa benda UV ni, U ni ada X dalam ni, V ni pun ada X dalam ni. Itu sebab kita guna product rule. Okay, quotient rule pula. Ini quotient rule quotient. Okay, quotient rule, kita ada U, dia dalam bentuk U per V. Product rule ni UV, Y sama dengan UV. So function Y ni, U ni ada X, V ni pun ada X. Itulah quotient rule ni dia dalam bentuk pecahan, yang mana yang atas pecahan ni ada X, yang bawah pecahan ni pun ada X. Okay, cara dia sama juga. Kita let U, kita let V, kemudian kita differentiate dia, lepas tu kita differentiate dia. Okay, apa kita buat adalah V dulu darab dengan U prime. V dulu darab dengan U prime. Differentiate kan. Tapi kita kena tolak. Kalau darab tadi kita tambah, bahagi kita tolak. Tolak dengan U pula darab dengan V prime. Okay, dan jangan lupa bahagi dengan V square. Okay, so ni adalah empat jenis pembezaan yang kita belajar. Okay, so ini asas lah Ini asas. Yang ini baru dia punya core dia. Okay, so apa gunanya pembezaan? Kita dah belajar tentang tangent dan normal. Apa maksud dia? Maksudnya dia adalah fungsi dy per dx, dy per dx ni adalah fungsi kecurunan fungsi kecurunan. Okay, yang gradient function gradient function. Okay, so gradient function ni dia adalah sama dengan gradient tangent kalau kita masukkan X dalam tu. Maksudnya kita masukkan A ni. Kita masukkan A ni dekat dalam function ni. So function ni kan dalam bentuk X kan. So X kita adalah A. Okay, masukkan nilai A dalam X tu, kita akan dapat gradient, tangent gradient. Okay. So ini kita belajar hari tu. Nanti kita boleh tengok semula lah
Kita ada gradient tangent, lepas tu kita boleh bentukkan persamaan gradient dia ni persamaan tangent dia. Lepas tu kita ada gradient normal ni adalah sebabkan dia 90 degree kan. So dia, apa tu nama dia? Perpendicular perpendicular, dia serenjang. Kalau dia serenjang kita pakai yang M1, M2 sama dengan -1 kecurunan serenjang tu. Untuk dapatkan kecurunan normal. Dah dapat kecurunan normal, ada titik, terus kita boleh buat persamaan garis lurus. Okay, so itu adalah tangent dengan normal. Okay, lepas tu kita belajar yang ini. Kalau misal kata kita differentiate dia ni sama dengan kosong, maksudnya fungsi kecurunan dia equal to 0. Okay, bila fungsi kecurunan dia equal to 0, kecurunan dia kosong, tangent dia kosong. Sini kosong, kat sini kosong, dekat sini kosong. Dy per dx sama dengan kosong. Dy per dx sama kosong, dy per dx sama kosong. Okay, bila dia sama dengan kosong, maksudnya dia adalah minimum atau maksimum. Okay, kalau dia tak sama dengan kosong, dia adalah gradient tangent. Tengok ni sengit kan, so dia ada kecurunan kan. Okay, kat sini tangent dia tak ada kecurunan. Mendatar macam tu. So kecurunan dia 0. Okay, so dia sama ada dia minimum atau maksimum. Okay, kenapa atau? Sebab kita tak sure. Kita tak sure dia adalah minimum. Dia minimum ataupun maksimum. Dekat sini gradient dia 0, dy per dx 0. Kat sini pun dy per dx 0. Okay, jadi macam mana kita nak tahu dia minimum ke maksimum? Kita hanya tahu dia minimum maksimum kalau kita differentiate dia equal to 0. Tapi kita tak sure dia minimum, dia senyum ke atau masam kan? Sebab dua-dua ni akan membuatkan gradient dia 0. Okay, so kalau nak tentukan dia senyum ke masam, kita kena differentiate lagi sekali. Kita differentiate lagi sekali. Kalau misalnya kata kita differentiate lagi sekali tu, kita dapat positif. Nilai dia positif. Kita masukkan A dekat dalam differentiate lagi sekali ni, kita dapat positif, itu maksudnya minimum. Okay. Lepas tu, kalau kita differentiate lagi sekali tu, lepas tu kita masukkan nilai nilai C lah kat sini, C. Masukkan nilai C dia tu, kita dapat negatif. Nilai dia tu negatif, less than 0. Okay, maksudnya itu adalah maksimum. Tapi kalau kita dapat equal to 0, itu adalah titik lengkok balas. Stationary points. Okay. Okay, so itu adalah application dia yang number 2. So number 1 tadi, pembezaan adalah sama dengan fungsi kecurunan. Okay, yang kedua, pembezaan yang sama dengan kosong, itu adalah titik minimum atau maksimum atau lengkok balas. Okay, so itu adalah application dia yang nombor 2. Okay, application nombor 3 adalah kadar perubahan yang terhubung. Okay, tak nampak lah. Okay, tengok normal. Okay, titik pegun, stationary points. Kadar perubahan yang terhubung. Oh, sorry lah, titik lengkok balas ni bukan stationary points. Ini adalah stationary points. Titik lengkok balas ni apa dalam series? Nantilah, nanti saya tengok balik. Okay. Kadar perubahan yang terhubung. Okay, so kadar perubahan dia adalah melibatkan masa. Okay, dia melibatkan masa. Okay. Dia melibatkan masa dan ini adalah chain rule. So ini adalah chain rule. Kalau awak tengok ni kan dy per dx sama dy per du, darab du per dx, du dengan du ni potong dapat dy per dx kan. Okay, so ini adalah application bagi chain rule lah.
So kita nak cari kadar perubahan dia yang melibatkan masa dy per dt kan. Melibatkan masa ni t. Jadi kita kena buat formula sendiri. So nak dapatkan dy per dt, huruf apa yang terlibat kita letak kat sini. Supaya nanti kita boleh cancelkan dapatlah dy per dt ni. Okay, ini pun kita dah cover. Kalau misal kata kadar perubahan y, dia adalah dy per dt. Kadar perubahan luas, dA per dt. Kadar perubahan jejari, dj per dt. Kadar perubahan tinggi, dh per dt. Kadar perubahan, apa lagi ada? Isi padu, dv per dt. Volume kan, dv per dt. Jaranglah kita buat di per dt sebab bahasa Inggeris kan, dv per dt volume. Kalau tinggi tu dh tu height dh height, so dh per dt. Okay, so itu adalah kadar perubahan. Macam soalan tak direct. Soalan dia akan kata kadar perubahan jejari atau kadar perubahan jejari tersebut adalah 0.5. Maksudnya 0.5 tu adalah dj per dt ataupun dr per dt radius. Okay, dr per dt. Segitu So nanti kan kita kena buat chain rule, lepas tu kira daripada chain rule ni untuk dapatkan kadar perubahan yang lagi satu. Okay. Siapa yang dah buat latihan ni fahamlah ni apa yang saya cakap. Siapa yang tak buat tu memang tak faham. Okay. So yang ini kita akan belajar perubahan kecil, last part application dia. Okay, perubahan kecil ni dia adalah delta x. Okay. Dia lain dengan kadar masa. Rate of change. Rate of change masa. Perubahan kecil itu adalah delta. Okay. So kalau dikata perubahan kecil x, itu adalah delta x. Perubahan kecil y, delta y. Perubahan kecil jejari, delta j. Perubahan kecil luas, delta A. Perubahan kecil tinggi, delta H. Perubahan kecil isi padu, delta V. Jadi macam itulah dia punya simbol dia. Okay. So kalau kat sini delta Y per delta X, perubahan, inilah formula dia simple je. Compare to formula kadar perubahan. Formula kadar perubahan dia ikut chain rule. Formula untuk perubahan kecil ni simple je. Macam ni, kadar perubahan Y bahagi dengan kadar perubahan X, dia menghampiri dy per dx. Senang cerita. Okay, so kalau dia minta perubahan kecil Y, delta X ni darablah naik atas. Okay. So kita akan buat soalan perubahan kecil ni. Cikgu. Ya? Ada orang nak masuk. Okay, so ini apa ni? Kadar perubahan. Okay, so kadar perubahan yang kita dah buat itu adalah DT melibatkan chain rule kadar perubahan ni chain rule. Okay, so inilah perubahan kecil. Kita buat soalan terus. Okay, so ini. Okay, so perubahan kecil, kita tengok soalan. So kita ada Y sama dengan
Y sama dengan X kuasa 3 Okay. So dia nak perubahan hampir dalam Y. Okay. So dia nak perubahan hampir dalam Y. Jika X, okay, menokok ni menambah increasing menambah. Okay. So kalau X ni dia bertambah daripada X ke, daripada 4 ke 4.05, Y ni berubah sebanyak mana? Macam tu. Saya nak buat soalan sendiri dulu lah tak? Saya kasi awak nampak idea. Okay, saya nak buat soalan sendiri ni. Saya nak bagi contoh X squared X squared. Okay, so kita ada X squared. Kita ada X ni. Okay. So Y ni adalah apa? Luas kan? Luas bagi segi 4 ni Okay, so saya let dia sebagai A lah sebenarnya. Area. Okay, so area dia X squared. Okay, jadi bila kita nak, bila kita differentiate, bila kita nak, let's say, okay macam ni. Let's say lah X ni adalah 4. Lepas tu kan, yang ini pun 4. Asalnya 4, panjang dia 4. Lepas tu macam let's say lah after pemanasan dia adalah besi. So after pemanasan besi tu dia macam dia bertambah. X dia bertambah sebanyak 0.03. Let's say lah 0.03. Maksudnya dia bertambah sikit. Okay. Okay, so yang panjang ni 0.03 lah. Ini panjangnya ini. Hasil tambah tu adalah 0.3. Yang ni hasil tambah dia 0.3. Maksudnya panjang ni saya letak 4 senang. Okay, 4. Okay, maksudnya dia bertambah sebanyak 0.02. Ini 0.02. So panjang dia jadi 4.04 lah. Okay, ni faham bila dia bertambah tu, dia menokok tu. Okay, maksudnya kat sini 0.04 adalah 0.04 tu apa? Delta Dia X. adalah delta X. Okay, perubahan terhadap X. Perubahan kecil terhadap X. Perubahan kecil terhadap X adalah delta X. Okay. Okay, sekarang ni kita nak cari delta A. Apakah perubahan terhadap luas petak ni? Perubahan luas. Asalnya luas dia 16. Betul tak? Asal luas dia 16. Lepas tu selepas X ni berubah, X tu bertambah sebanyak 0.04. Berapakah perubahan luas dia? Maksudnya kita nak ini. Kita nak yang purple ni. Kita nak purple ni. Okay, perubahan luas dia. Ini adalah delta A. Ini adalah delta A. Perubahan luas dia. Okey, macam mana nak cari dengan menggunakan pembezaan? Okay, so kita ada ini, kita tak tahu delta A. Okay, so kita ada formula tadi, ingat tak? Delta A per dengan delta X sama dengan dA per dX. Okay. So delta A yang kita nak. Okay. So dA per dx akan sama dengan delta akan sama pula. Akan darab dengan delta x. Okay. So sama dengan, okay, kita ada A tadi. A adalah sama dengan x squared. Okay. Kalau cas kan dia memang lah. Kita cabut dah saja. Okay. A sama dengan x squared. Okay. Jadi dA per dx sama dengan apa ni? 2x. Okay. 2x. Okay.
Okay, sekarang ni dia nak perubahan delta A. Maksudnya X ni kita kena masukkan nilai yang asal kan. X ni adalah 4 kan. So X ni kita gantikan dengan 4. So 8 So, jadi ini 8. Kita darabkan dengan perubahan kecil X tadi adalah 0.04. Okay, so berapa tu? 8 darab 0.04. Okay, 0.32. So itu adalah perubahan kecil apa luas dia. Okay, lepas tu saya nak nilai kehampiran. Okay, so delta A ni adalah small changes dia, perubahan kecil. Okay, lepas tu saya nak nilai penghampiran A. Nilai penghampiran bagi luas. Apa ni? Penghampiran bagi luas tu Okay, so itu adalah A tambah dengan delta A. So A tambah delta A. Nilai penghampiran tu maksudnya apakah luas selepas X tu berubah. Apakah luasnya selepas X tu berubah. Maksudnya A kita tadi, A 16 ni kan. A ni tadi kita tambahlah dengan delta A. A tambah dengan delta A. Jadi kita dapatlah luas keseluruhan. So A adalah, berapa luas dia? 16 X darab X kan? Okay. 4 kuasa 2 tambah dengan delta A 0.32. So sama dengan 4 kuasa 2 tambah 0.32. Okay, 16.32. Okay, so ini adalah aplikasi pembezaan yang terakhir. Okay, sebenarnya kan kita boleh je kira sendiri kan. Macam ni kita nak kira ni. Kalau luas selepas berubah sebenarnya kan 4.04 panjang dia darab dengan 4.04 kan. Okay, selepas berubah dapat tak nilai tu? 4.04 Okay, 16.3216. Okay, so ini kan kalau tengok jawapan dia tak berapa tepat kan dengan pembezaan. Okay, itu sebablah dia kata penghampiran. Hampir-hampir macam okey lah untuk for significant figure yang kat depan ni tepat kan. Cuma ni ada 16 kat belakang ni. Yang ni kita tak jumpa 16 tu. Tapi bolehlah untuk anggaran kan, nilai anggaran dia. Okay, itu sebablah juga yang ni sebenarnya bukan sama dengan kalau kita tengok apa ni tadi formula dia. Yang ni kan formula dia tadi, nak perasan tak tadi dia bukan sama dengan kan. Dia ini adalah hampir. Dia adalah hampir. Okay. Dia adalah hampir. Yang ni dia bukan exactly. Okay. So tapi boleh je kita guna untuk dia untuk tentukan perubahan kecil menggunakan pembezaan. Okay. So ini kaedah ni macam memang dah lama dulu Genius discover macam mana nak kira nilai penghampiran ni, sebab dia orang dulu kan tak ada kalkulator. Dia orang dulu tak ada kalkulator, jadi macam tak dapat nak buat tak dapat nak kira nilai penghampiran nilai exact value ni, jadi dia orang guna kaedah pembezaan untuk membuat nilai anggaran lah. Okay, so amazing kan dia boleh buat macam ni. Okay, kita cuba so faham yang ni konsep dia? Faham. Okay. So kita cuba Y sama SQ. Okay, so ini perasan tak dia adalah formula apa? Y sama dengan SQ. Volume. So X berubah daripada 4 hingga 4.05. Okay, so saya salin soalan jap. Okay, so ini kita buat lagi sekali. So ini adalah volume.
Okay, volume. Boleh je kita letak V, apa kalau soalan memang kata volume, so kita letak V lah. Isi padu kita letak V lah isi padu. Okay, tapi yang ni sebab memang dia bagi function dia Y, so kita let Y lah. Okay, so sekarang X ni dia berubah daripada 4 hingga 4.05. Okay, so kita nak, soalan nak delta Y apa? Okay, so kita nak delta Y sama dengan apa? Perubahan dalam Y, perubahan dalam X ni adalah 0.05. Okay, lepas tu berapa banyak Y ni berubah? Okay, so macam mana tu? Delta X sama dengan, so X yang new kita akan minus dengan X yang old. Okay, so 4.05 akan minus dengan 4, so perubahan dia adalah 0.05. Okay, perubahan kecil X. Changes in X is 0.05. Okay, lepas tu delta Y, kita nak delta Y. So macam mana formula dia tadi? Delta Y per delta X akan equal to dy per dx. Okay. So delta Y, kita nak delta Y kan? So dy per dx sama dengan darab delta X. Okay. Lepas tu dy per dx. Dy per dx untuk yang ni. Okay. Macam mana dapat daripada sini? So y sama dengan x kuasa 3. Dy per dx sama dengan 3x. 3x kuasa 2. okay, 3x kuasa 2. Okay, kemudian kita nak nilai dia kan. So x ni gantikan dengan yang asal lah. Yang asalnya 4. So 3, 4 kuasa 2. Betul. 3 darab 4 square. 48. Dia tak puas ni. Okay, so 48. Okay, gantikan 48 times delta X. 0.05. So, berapa tu? 2.4. Okay. Okay, jadi delta Y adalah 2.4. Maka perubahan hampir dalam Y ialah 2.4. So dia maksudnya bertambah lah sebanyak 2.4. Kalau X ni bertambah sebanyak 0.5, kalau X ni bertambah sebanyak 0.5, Y ni bertambah sebanyak 2.4. Okay. So samalah juga dengan okay, ni kita balik pula. Kita balik pula. Y sama dengan X cube. Lepas tu dia tanya delta X, perubahan hampir dalam X, delta X kalau Y ni pula menyusut. Y decreasing. Okay, from 8 to 7.95. So maksudnya Y ni dia decrease from 8 to 7.97. Okay. So kita nak cari delta X. Okay. So macam mana pula kalau macam ni? Kita cari delta Y dulu. Delta Y sama dengan 7.97 tolak 8. Yang new minus yang old. 7.97 minus 3. Negatif 0.03. Okay, kalau menyusut dia memang akan negatif lah. Kalau dia decreasing dia negatif. Okay, soalan nak delta X apa? Jadi formula dia delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Okay, kita buat dulu sebabkan kita nak delta X yang ni. Dia jadi macam ni sebenarnya. Tak apa, kita masukkan nilai dulu. Cari dy per dx dulu. So y sama dengan x cube, dy per dx sama dengan 3x squared. Okay, gantikan x dengan yang asal. Okay, so x yang asal
Okay, ini Y kan? Y yang asal. Okay. Jadi nak tahu X yang asal, kita kena gantikan dekat dalam ni. Okay, so apabila, okay, so um, when Y equal to, when Y equal to 8, okay, so 8 equal to X cube, so X equal to 2, okay. X equal to 2 Okay, jadi X ni 2 lah apabila yang asal kan. Kita nak tahu X yang asal kan. Okay, so apabila asal Y dia 8, jadi X ni 2 lah. Okay, berapa ni? Teacher, 24 kan. Ya? adik nak masuk. Pasal 27 orang je. Ya Allah. 3, 2. Nanti cakap dengan diorang, siapa yang tak masuk tu PM saya. Bagi tahu sebab. 24 Okay. So 24 untuk dy per dx. Okay. So delta y kita dah tahu negatif 0.03. Okay, delta y ni adalah negatif 0.03. Kita nak substitute dalam ni. Okay, per dengan delta x yang kita nak, dy per dx adalah 24. Okay, jadi macam nak dapatkan delta x? Tukar tempat kan dengan 24 ni. So negatif 0.03 bahagi 24. Berapa ni? Negatif 0.03 bahagi 24. Okay, kalau keluar macam ni, awak pergi shift ENG shift ENG. Sampai dia kuasa kosong. So inilah nilai dia. Negatif 0.00, negatif 0.00. Satu minit. Okay. So kalau kalau Y ni berubah sebanyak negatif 0.03, X ni berubah sebanyak negatif 0.001. Sama lah. 12 Allah, hai saya pergi kuasa 2, kuasa 3 pula. Okay, kuasa 2. Sini kuasa 2. Ini adalah 12. Okay, so ini 12 lah. Ini 12, ini 12. Jadi 0.02. Okay. Teacher, ada orang nak masuk. Okay, praktis perubahan. Okay, so yang ni kita tengok je lah jalan kerja dia. Okay, diberi bahawa Y sama dengan square root X. So ini adalah X kuasa setengah. Okay, X kuasa setengah. Lepas tu macam mana nak differentiatekan dia? Setengah bawa turun bawah. Lepas tu setengah tolak 1 kan? Okay, jadi setengah tolak 1 adalah negatif setengah. So dia cantikkan balik 1/2 stay. So X ni ditukar kepada 1/2 stay. So dia tukar jadi 1/x punca kuasa. So bila darab kan dapat yang ini. Okay, so dia nak cari dy per dx apabila x sama dengan 4. Okay, so kita dah cari dy per dx, gantikan 4 lah kat dalam dy per dx ni. So dapat 1/4. Okay, jadi diberi bahawa y equal to ni, cari dy per dx apabila x sama dengan 4. So dah dapat dy per dx, gantikan x sama dengan 4. So dapat 1/4. Okay, soalannya seterusnya, cari nilai hampir. Okay, ingat tak yang tadi tu perubahan kecil. Selepas cari perubahan kecil, baru kita cari nilai hampir kan. Okay, kalau awak tengok ini y sama dengan square root x. Okay, dia ni adalah square root 4.02.
Okay. So bila dia suruh cari nilai hampir bagi ni, okay. Sebenarnya kalau tekan calculator, dia ni je lah 4.02. Okay. Okay, inilah nilainya 2.005 kan. Okay. Tapi kan ingat saya cakap macam orang dulu-dulu dia tak ada calculator. Jadi dia guna pembezaan. Untuk dapatkan anggaran nilai ini apa. Okay. Anggaran nilai dia macam mana. Okay. So apa yang dia boleh buat, dia tengok kan macam square root 4.02. Okay, so apa kata dia cari square root 4 dulu. Dia cari square root 4 dulu. Lepas tu nanti kan barulah dia cari yang 0.02 punya perubahan guna kaedah pembezaannya. Okay, so dia buat y equal to square root x. Y equal to square root x. When x equal to 4, dia dapatlah y di 2. Okay, lepas tu kita punya formula tadi apa? Delta y per delta x. Delta x sama dengan dy per dx. Okay, so dia cari perubahan kecil x ni dulu. Kan ni x ni, dia buat square root. So daripada 4 ke 4.02. Jadi delta x dia adalah 0.02. Okay. So dekat sini kita tahu 0.02. Okay, nanti kita nak cari delta y berapa. Okay. So dy per dx adalah 1/4 apabila x tadi 4 kan? X yang 4 tadi 1/4. Jadi kita kena masukkan x yang asal. Okay, so delta y sama dengan 1/4 darab dengan 1/4 darab dengan delta x 0.02. So berapa ni? .005. Okay, so dah dapatlah delta y 0.05. So macam mana nak dapatkan nilai hampir bagi ini? So y tambah dengan delta y kan? So yang asal tambah dengan yang dah bertambah. Jadi y yang asal square root y yang asal adalah square root 2. Kan? Tambah dengan square root 2 pula, square root 4. Tambah dengan 0.005. So jadi 2.005. Jadi nilai hampir dia adalah 2.005. Okay, ni notation lah notation y sama dengan 2. Okay, inilah yang saya buat Tapi saya buat satu-satu tadi. Mula-mula cari ni, lepas tu tambahkan dengan y. Okay. Y yang asal dapat 2.002. So ini asalnya 4. Tambahkan dengan 0.02 kan untuk yang ini. Dia punya. Okay. So kita belajar apa ni? Perubahan kecil dengan nilai hampir. Nilai hampir ni adalah y tambah delta y. Asal tambah dengan perbezaan dia. Okay, ini adalah peratus perubahan. Bersama ini kita. Okay. Okay, so saya nak cerita pasal last kali, ni last part lah dalam ni, perubahan kecil ni adalah dia punya peratus perubahan Okay, so contoh kita ada y sama dengan ini. So apabila x sama dengan 2,
terdapat perubahan kecil dalam X sebanyak 3%. Okay. So nanti kan X ni kita kena darab dengan 2 ni kita kena darab dengan 3% lah. Perubahan kecil dia. Untuk perubahan kecil dia, so delta X ni dia berubah sebanyak 3% kan. So 3 per 100 darab 2 lah. So ini adalah 0.0. Okay. Delta X je. Sama je Okay, dengan menggunakan konsep kalkulus, cari peratus perubahan dalam Y yang sepadan. Okay, so dia nak perubahan kecil Y lah. Tapi dalam bentuk peratus. Okay. Masuk. Okay. So peratus perubahan kecil Y yang sepadan maksudnya kita nak delta Y. Okay. So diberi Y sama dengan ini. Okay, macam mana tadi formula dia? Kita pakai ini delta Y per delta X sama dengan dy per dx. Okay. So kalau kita nak delta Y, dx ni, delta X ni darab naik atas lah. Okay. Jadi apa yang kita nak, delta X dah ada. Okay, kita nak delta Y. So dy per dx ni kita kena cari. Okay, jadi kita cari dy per dx macam ni. 4x tolak 3 kan. Untuk dapatkan dy per dx. Kita ada y sama dengan ini. Jadi dy per dx adalah 4x tolak 3. So gantikan x ni dengan 2. Kita dapat 5. Kita gantikan dengan x yang asal. Okay, lepas tu peratus perubahan ini kita perubahan kecil tadi kita dah kira 0.06. Okay, sekarang ni 5 darab dengan 0.06 je kan. Kita dapatkan delta y. Kita dapat delta y 0.3. Okay. Okay, delta y ni itu adalah perubahan kecil y 0.3. Ini yang kita dah duk buat dia tadi kan, 0.3. Okay, cuma dia sekarang ni soalan nak peratus perubahan. Okay, so apa nak buat kalau soalan nak peratus perubahan? Kita pakai ini, formula ni. So yang berubah bahagi dengan yang asal darab 100. Macam tu je. So dia 0.3 dia berubah sebanyak 0.3 bahagi dengan yang asal. Okay, macam mana nak bagi yang asal? Kita tak cari lagi kan? So yang asal ini gantikan 2 ni, x ni, apabila x sama dengan 2 kan? Yang asal. So bila x ni 2, x ni 2. Okay, x2, x2. Kita kira kita dapat y sama dengan 6. Okay. So asalnya 6. Jadi 0.3 y yang asal 6. So y yang dah berubah 0.3. Bahagi dengan 6 darab 100. Jadi peratus perubahan dia adalah sebanyak 5%. Okay. So kita boleh buat soalan. Okay, kita buat soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Y sama dengan x 5 per 4. Cari peratus perubahan hampir dalam x. Okay, dalam x pula. Tadi kita ada delta x. Dia nak delta y. Okay, sekarang kita nak delta x pula. Kita ada delta y. Okay. So 4% perubahan dalam y. Alamak. Y yang asal mana? Macam ni. Kita tak bagi ni yang asal pula. So kita kira 0.04 terus je ke? Asal kita kira kosong. Nombor 4 ni nanti dulu.
Okay, kita buat ni. Okay, nombor 3. Mungkin kita dah buat. Okay, nombor 4. Tak adalah, dia lebih kurang. Okay, so nombor 4, cari perubahan kecil dalam isi padu sebuah sfera. Okay. Perubahan kecil dalam isi padu sebuah sfera. So, apa yang kita nak? Apa yang kita nak? Apa yang soalan nak? DV D ke? Delta. delta V. Delta V kan? Soalan nak delta V. Okay, so delta V apa perubahan kecil. Okay, so apabila jejari ni menyusut, so jejari R saya pakai R. Daripada 5 ke 4.98. Okay. So sfera Okay. So dia bagi ini je. dia tanya delta V untuk sfera. Lepas tu dia bagi R perubahan. Okay. So aim kita adalah nak selesaikan formula ini. Delta V per delta R sama dengan dV per dr. Saya nak tukarlah ni lah. Okay. So jadi macam mana ni? Kita nak delta V kan? Jadi kita guna formula dV per dr darab delta R. Okay. Jadi dV per dr. So kita kena ada V in terms of R. So kita kena ada V in terms of R supaya kita boleh dapatkan dV per dr. Okay. So V sama dengan apa ni? Dia kata apa? V ni apa sebenarnya? Dia adalah Volume of volume. Volume of Sphere kan? sphere. Okay. Sphere. Okay, jadi macam mana tu? Apa formula dia? 4/3 pi J kuasa 3. Okay, 4/3 pi J kuasa 3. Okay. So 4/3 pi J kuasa 3. Jadi dV per dr. Okay, so sorry. Kita pakai R lah. Okay. Jadi kita tengok R ni, kita nak differentiate R ni je. Maksudnya 3 ni bawa turun bawah, yang lain stay tau. Kita tengok R je. Okay, so 3 bawa turun bawah, 3 tolak 1. Jadi 4/3 darab dengan 3 pi R kuasa 2. Okay, so dia adalah 4 pi R square. Okay, so itu adalah dV per dr. Okay, kita nak gantikan dalam dV per dr ni. Tapi R ni kita kena gantikan dengan R yang asal 5. R yang asal 5. 4 pi 5 kuasa 2. Okay, so 4 darab 5 kuasa 2 100. Okay, so ini kita dah ada 100 pi. Darab dengan delta R. Okay, so delta R jadi berapa? 4.98 tolak 5 yang dah berubah tolak dengan yang asal. Negatif 0.02. Okay. So darabkan masuk sini. 0.02. So dia adalah darab dengan 100. Negatif 2. Pi. Okay, jadi delta V ni adalah negatif 2 pi. Itu soalan nombor 4. Okay, ini dah latihan formatif. Latihan sumatif. Okay, kita buat nombor 8.
Okey, kita buat nombor 8. Cikgu, ada Ya? orang nak masuk. Okey, so nombor 8, y sama dengan 1 per square root x. Okay. Cari peratus perubahan hampir dalam y. Okay, maksudnya kita kena cari delta y dulu. Kita kena cari y sama dengan y, cari peratus perubahan hampir dalam y apabila x. Okey. So soalan nak delta y. Kita kena cari delta y dulu baru kita cari peratus dia. So apabila x berubah daripada 4 sebanyak 2%. Okey. So ini kita buat yang peratus punya. Okey. So x berubah daripada 4 So x delta x sama dengan, macam mana tadi? 2 per 100 darab dengan 4 kan? So berapa banyak dia berubah tu? 2 bahagi 100 darab dengan 4. Okay, 0.08. Okay. Soalan nak delta y. So apa kita kena buat? Delta y per dengan delta x. Okay, dia adalah dy per dx. Okay, jadi kita nak cari delta y dulu kan. So dy per dx darab dengan delta x. Okay. Okay, jadi dy per dx. Saya nak cari dy per dx. Okay, y sama dengan, ini apa ni? X kuasa negatif setengah, betul tak? Kan ni? Betul. Bawah ni atas, dia macam ni, dia sebenarnya macam ni. Dia macam ni kan? Lepas tu dia adalah, okay. So dy per dx sama dengan negatif setengah darab dengan x. Negatif setengah tolak setengah. Berapa tak? Negatif 32. Tolak setengah. Negatif 1. Okay. Jadi dia adalah negatif setengah x. Betul? Buat turun bawah. Okay, lepas tu x ni kita kena gantikan dengan x yang asal. Yang asal tu tadi berapa? 4. Kan? Betul. Berubah dia 4 Okay. So x dia 4. Okay. Jadi dy per dx ni adalah negatif 1 per 8. Okay, darab dengan delta x 0.08. Okay, negatif 0.01. Okay. Ini adalah delta y. Soalan nak peratus perubahan dalam y. So macam mana dia punya formula tadi? Delta y bahagi dengan y darab dengan 100. Okay. So delta y dia negatif 0.01. Okay, y dia berapa? Y adalah apabila x sama dengan 4. So x sama dengan 4, y sama dengan 1 per square root 4. 1 per 2. So 1 per 2 darab dengan 100. Negatif 0.01 per dengan 1 per 2 darab 100. Negatif 2. Okay. Dia macam ni kan? Negatif 0.
Oh, sekejap macam ni Dia kena tak darab dengan 100 tu? Kena kan? 100. Sini 300. Sini tadi? Nak 100, so dia 5%. Okay, so dia berkurang lah, betul tak? Berkurang sebanyak 2%. Okay, so itu je. Nak buat lagi tak? Dah habis ni? Okay, kita cubalah lagi soalan satu. Tapi bukan saya yang cuba tau, korang cuba. Okay, soalan 1A, kita ada Y sama dengan 4X kuasa 3 tolak 3X squared. Okay, jadi X ni dia bertambah daripada 1 kepada 1.05. Okay, dia nak perubahan kecil dalam Y. Okay, so maksudnya dia nak delta Y. Okay, mana cuba ni? Apa nak buat? Ni saya ketik nama je. Kalau perempuan. Okay. Apa dia kat sini? Okay, jadi kita cari delta X dulu. Okay, delta X berapa? Okay, Ikon. Delta X berapa? Ikon ada tak? Delta X berapa? Kalau tak boleh mic, kita cek. Okay, 0.05. Okay, lepas tu kita ada formula So formula apa? Danish formula. Bawa ikon. Danish apa ni? Danish Ikram kan? Danish Ikram ke? Danish Ikram ada benda tak? Tak ada. Okay. Danish Ikram. Okay, Danish. Formula apa formula? Nak dapatkan delta Y ni. Right, delta Y per Delta X. siapa yang jawab tu? Oh sama delta X. Okay, lepas tu? dy per dx. X sama dengan dy per dx. Okay. Okay, sama ni. Alah, ni keluar pun. Sama dengan dy per dx. Okay. Okay, lepas tu nak buat apa? Sy equal to dy per dx darab S delta X. Okay, nak buat formula dulu. Sama dengan dy per dx darab dengan delta x. Biasa kita nak delta y kan? Okay, lepas tu kita nak selesaikan yang ni kan? Okay, apa nak buat? Cari dy per dx. Cari dy dx. Cari dy per dx. Okay. So kita ada y sama dengan 4x kuasa 3 tolak 3x squared. Jadi dy per dx 12x squared tolak 6x. 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 Okay, lepas tu apa nak buat? Darabkan dengan delta X. Sebelum Masukkan X. X. Yang mana?
Satu kosong lima sekian satu. Satu. Satu yang asal Okay, berapa ni? Okay, 1/2, satulah. So tolak dengan 6 ni. Okay. So dah dapat 6. Sini 6, lepas tu darab dengan delta X. Apa? 0.05. Delta X ni. 6 darab dengan 0.05. Ini 0.05. Okay, itu je. Kalau soalan nak delta Y, kita berhenti sampai sini. Kalau soalan nak perubahan kecil atas Y, perubahan kecil Y, kita dah dapat. Okay. Masa bila nak tambahkan dengan Y asal tu? Masa bila nak guna formula ni? Kalau dia suruh cari nilai hampir. Nilai hampir. Nilai hampir ni approximate value tau. Approximate value. Okay. So baru kita buat kan. Y asal maksudnya Y ni kita untuk dapatkan Y kenalah masukkan X satu ni. Masukkan X satu dalam ni, masukkan X satu dalam ni, dapatkan Y. So nilai Y tu kita tambah dengan delta Y 0.3. Untuk dapatkan nilai hampir. Tapi soalan tak tanya kan. Soalan tak tanya tak apa. Okay, kita cuba nombor 2A pula. So last lah ni. 2A. 2A, Y sama dengan 2X 3/2. Okay, so Y menyusut daripada 16 ke 15.7. Okay, so itu je. Soalan apa? Perubahan kecil X. Okay, maksudnya soalan nak delta X. Okay. Okay, so macam nak start ni? Kita cari delta Y dulu. So delta Y berapa? Ada negatif tak? 1.7. 16. Ya ke 1 point? Ada negatif. 1 point ke? Negatif 0.3. Negatif 0.3 Ya. Okay. Lepas tu apa nak buat? Tulis formula. Okay, formula dia? Delta X over delta Y equal to dy over dx. Delta Y yang over delta X. Oh, Sama dengan ataupun inilah dy over dx. Okay. So kalau dia nak yang delta X kat sini, kita tak payahlah buat darab dulu. Kita gantikan nilai dulu. Gantikan nilai ni. Ni apa dengan ini apa. Lepas tu baru cari delta X tu. Okay. Jadi delta Y dia adalah negatif 0.3 per dengan delta X yang kita nak. Okay, dy per dx ni kita kena cari dulu. Okay, saya nak cari Y sama dengan 2 X 3/2. Jadi dy per dx sama dengan 3x. X per 2 darab 3/2 X 3/2 tolak 1 kan? Okay. Berapa tu? 3X 1/2. 1/2. Okay, lepas tu kita gantikan nilai X je kan? Kita gantikan nilai X yang asal. Okay, X yang asal berapa? 16. Okay, 16 ni Y kan? X. Ini Y. Okay, jadi kita kena kira kan? Okay, when Y equal to 16. Okay, kita nak tahu X ni berapa? Sebab kita nak apa asal kan? Okay, jadi Y sama dengan 2 X 3/2. So Y 16. Okay, so macam ni nak dapatkan X. 16/2.
Okay. So X sama dengan 8. Apa ni? Kita nak Square root. terbalik je dia kan. 2/3. Betul tak? Kalau kita kata X kuasa setengah sama dengan 2. So X sama dengan 2/2 kan? Per 1 lah. Dia terbalik je. Betul tak? Betul. Boleh. Kita terbalik je 8 kuasa 2/3. Okay. So equal to apa ni? 5 4. Okay. Jadi X ni 4. Okay. Jadi divide per dx adalah 6. Okay. Okay, so ini sama dengan 6. Macam nak pakai delta X? Tukar tempat kan? Tukar tempat dengan 6 ni. Jadi 0.05. Okay. Delta X. Okay tak? Okay. So sampai sini je lah kot. Macam dah tinggal sikit-sikit je untuk awak buat. Yang lain macam kita dah buat ni. Cuma yang inilah nanti saya tengok job macam ni buat dia. Dia tak beritahu pula Y asal dia berapa. Okay. So ada soalan tak? Nampak tak step dia? Ini je yang kita belajar. Ada. Formula je. Okay. So ini dengan yang ni jangan lupakan tau. Okay. Resmi macam dah habis belajar tajuk ni. Okay, nanti saya bagi kerja kat dalam Google Classroom. Okay, itu je. Thank you. Jangan lupa ambil kehadiran ni. Be teacher. Thank you, teacher. Terima kasih cikgu. Thank you, teacher. Thank you.